استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. الحديث العاشر في قبوله صلى الله عليه وسلم الهدية وإثابته عليها. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya. Qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kata Sayyidina Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu Nabi menerima hadiah. Wa yuthibu 'alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula membalasnya. Akhrajahul Bukhari. Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ummul mukminin, sangat mengetahui tentang perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seharian bergaul dengan masyarakat dan para sahabat. Di antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang Nabi lalui saban hari ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menerima hadiah. Hadiah diberi kepada yang kita kasihi. Sedekah kita bagi pada siapa-siapa yang kita nak bagi. Tak kira kita bagi pada orang kaya pun ataupun kita bagi pada orang miskin ke. Jadi sedekah ni diberi kepada semua orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi hadiah hanya diperuntukkan kepada orang yang kita kasih saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada hadis ni dapat kita faham kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang paling dikasihi oleh para sahabat Nabi. Macam mana boleh kita faham kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menerima hadiah? Kalau kita mengaji bahasa Arab, cuba tengok. Kita jumpa perkataan kana. Kana ni dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis. Kana ni dia ada isim dia dan dia ada khabar dia. Ini untuk orang yang ada asas bahasa Arab. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, isim kepada kana. Kana ni dia ada isim dia dan dia ada fi'il dia. Fi'il yaitu yaqbalul hadiyah. Yaqbal hadiyah tu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah fi'il ataupun perbuatan yang menceritakan perkara yang akan datang. Di sini yaqbalu tu menjadi khabar jumlah kepada kana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau khabar dia ialah fi'il mudhari', maka ia memberi makna sentiasa. Maka bila kita terjemah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang selalu ataupun sentiasa menerima hadiah. Wa yuthibu 'alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula ialah orang yang selalu juga membalas hadiah orang. Daripada situ dapat kita faham bahwasanya Nabi ialah insan yang paling dikasihi oleh para sahabatnya. Sebab hadiah Nabi selalu terima. Dan selalu menerima hadiah itu ialah tanda diri Nabi dikasihi oleh para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hatta kalau berbuah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pohon-pohon kurma, buah sulung, mereka akan bawa dulu kepada Rasulullah. Bila musim kurma, pohon kurma berbuah,
Jadi buah yang pertama keluar tu mereka akan bawa dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Yang pertama para sahabat ni di hati mereka Nabi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana di hati mereka Nabi saja, itulah maknanya mereka mengasihi Nabi melebihi segala-galanya. Bila pokok dah mula berbuah dalam kepala otak, setiap sahabat nak bagi kat Nabi dulu. Sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kurma tu keperluan mereka. Tapi Nabi dulu. Jadi begitulah Nabi SAW di hati para sahabat. Dan bagi para Nabi itu ialah hadiah. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tahu sangat Nabi tak makan sedekah, Nabi makan hadiah. Pasal apa Nabi tak makan sedekah? Sedekah ialah lebihan, hal lebih-lebih diberi kepada orang. Jadi untuk Rasulullah, agama telah meletakkan satu hukum. Untuk Nabi tak boleh menerima sedekah sebab dia lebihan, tak sesuai. Sebab Nabi ialah insan yang sangat mulia. Dalam agama meletakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk Nabi hanyalah untuk insan mulia ini ialah yang mulia. Jadi hadiah itu mulia sebab tanda kasih dan tanda cinta. Satu masa, jadi di antara tanda kenabian Rasulullah ialah makan hadiah, tidak makan sedekah. Ada seorang sahabat Nabi bernama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Salman Al-Farisi ni dia orang Parsi. Salman ni dia punya habuan dia. Waktu mana dia duduk di Parsi, di negeri dia, Tuhan bagi kepada dia kecenderungan untuk selalu menghadiri majlis ahli-ahli kitab. Ahli kitab ni adalah golongan ilmuwan di zaman sebelum Islam. Mereka ialah orang yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka kitab Taurat dan kitab Injil. Siapa-siapa yang namanya Bani Israel ataupun ahli kitab, mereka dianggap orang yang mulia kerana berilmu pengetahuan. Sebab ilmu memang mulia, sebab ilmu memang memuliakan orang. Siapa-siapa tak ada ilmu, maka dia rendah di mata orang. Siapa tinggi, berpendidikan, berpengetahuan, maka dia tinggi di mata orang. Di zaman tu, siapa-siapa yang diturunkan Alkitab, diturunkan kitab dari langit, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka tinggi di mata masyarakat. Sebab sunnatullah macam tu. Siapa ada ilmu, mulia. Siapa tak ada ilmu, tak mulia. Sebab itu sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sentiasalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang diberi ilmu itu berdarjat-darjat. Kalau beriman dan ada ilmu, dia akan diangkat darjat demi darjat ke dia. Tapi kalau tak beriman, ada ilmu tak beriman, tak ada mulia. Mengajilah ilmu apa pun, kalau tak beriman, tak ada kemuliaan pada sisi agama. Maka ahli kitab ni mereka mulia sebab mereka menguasai kitab yang Allah turunkan dari langit. Salman ni suka pergi mengaji. Dia dengar mengajar ahli kitab. Akhirnya ilmunya bertambah
dengan sebab menghadiri majlis ilmu. Contoh macam kita mengaji. Agama lain ada tak mengaji? Mengaji agama dia? Tak ada. Buddha tak mengaji agama dia. Kristian tak mengaji agama dia. Yang mengaji agama dia Islam ya. Orang Islam dia ada kuliah maghrib, ada kuliah duha, ada kuliah subuh, ada daurah. Maknanya Islam ni ialah agama ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam agama ilmu. Maka sebab itu ayat yang pertama Allah turunkan ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah suruh baca. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Islam berbeza dengan orang lain. Islam ada ulama, bangsa lain, agama lain tak ada ulama. Mereka hanya ada pendeta. Pendeta ni iaitu yang duduk di biara-biara, yang duduk di gereja-gereja, buat ibadat. Tapi Islam, dia ada ulama, iaitu golongan ilmuwan di dalam Islam, dan mereka ialah penunjuk jalan kepada Tuhan. Jadi subhanallah, maka Salman pun pergi mengaji. Dalam siri-siri duk hadir kuliah pengajian ni, sampai kepada satu ilmu yang dia jumpa. Ilmu ni bila kita mengaji, kita akan jumpa satu. Yang dia jumpa ialah satu benda yang menakjubkan, iaitu tentang Nabi akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi akhir zaman ni, yang dia mengaji, ada tanda-tanda dan ciri-ciri dia. Ciri yang pertama, Nabi akhir zaman tak makan sedekah. Ciri yang kedua, Nabi akhir zaman hanya makan hadiah. Dan yang ketiga, Nabi akhir zaman ada khatam nubuwah. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan pembelajaran dia pada hari itu menarik sangat perhatian dia. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saat dia mengaji tu, Nabi sudah pun dibangkitkan sebagai Rasul. Dan ahli kitab ni mereka dah tahu tentang Rasulullah sebelum dibangkitkan Nabi sebagai Rasul lagi. Mereka dah tahu dah. Maka mereka tahu tentang Rasulullah, tahu sungguh-sungguh. Macam mereka kenal anak mereka sendiri. Walaupun Nabi tak dilahirkan lagi, bukan dibangkitkan, tak lahir lagi. Mereka dah tahu ciri-ciri Nabi. Ya Allah kita. Sebab cerita tentang Nabi itu termaktub dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Maka sebab itu Quran sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ahli kitab mengenal Nabi seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Salman ni dia mengaji tentang Nabi akhir zaman. Nabi dah dibangkitkan sebagai Rasul. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada maklumat yang terahsia yang sampai ke dia. Nabi akhir zaman ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tempat dibangkitkan dia ialah di Hijaz. Hijaz ni nama bagi lama Saudi Arabia. Saudi Arabia tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nama-lamanya Hijaz, semenanjung Hijaz. Jadi pasal apa? Bila nama Saudi Arabia ni, Arab Saudi tu, selepas daripada pengambil alihan Bani Saud, pemerintahan Mekah, daripada Syarif Mekah. Kalau tak salah ingat, pada tahun 1924 berlaku pergulingan Saudi, iaitu bangsa Bani Saud bergabung dengan pahaman Muhammad bin Abdul Wahab, menguntuhkan kerajaan tu, dia membina kerajaan baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah. Maka Salman ni berasa nak berjumpa dengan Nabi akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perasaan dia daripada sehari ke sehari makin kuat.
nak pi cari Nabi akhir zaman. Jadi akhirnya semangat yang kuat diterjemah jadi kenyataan. Dia nak pi betul. Dia di Parsi tu. Dia dengar cerita ada rombongan mai daripada tanah Arab nak balik ke Arab. Akhirnya dia nak join. Rombongan ni bukan Arab tapi rombongan Yahudi. Dan tak salah ingat Bani Qainuqa. Mereka ni mai ke Parsi, lepas tu nak balik ke negara Arab. Jadi bila mereka nak balik ke negara Arab, Sayyidina Muhammad, Salman kata join apa. Akhirnya dia minta kebenaran nak join rombongan ni, kafilah ni, nak ke negara Arab. Kerana Nabi seorang tak sampai. Akhirnya dia pun bersama dengan rombongan ni, Sayyidina Muhammad, ke negara Arab. Yahudi tuan-tuan, mereka jahat. Bangsa jenis dia. Salman ni bila dia join dengan Yahudi ni lepas kata boleh nak ikut kami. Salman pun sonok. Tengah-tengah jalan lepas kata kita jual dia. Jual ni tuan-tuan, di pemandangan orang ni dulu sampai lah. Sayyidina Muhammad dulu orang lagi-lagi lah dia jual orang lah ni mai balik jual orang. Jaga-jaga anak-anak kita. Sayyidina Muhammad. Baru ni saya tengok satu video. Dia ambil dalam tadika. Cikgu tak ada. Di mana tak tahu. Di bilik ayat kata dah kan. Sayyidina Muhammad. Dia pakai topeng. Budak-budak tengah-tengah duduk dalam tadika. Sayyidina Muhammad. Budak-budak tu siapa? Budak tu siapa? Dia salam dengan budak-budak ni. Sayyidina Muhammad. Salam dia tarik, budak tu rentak. Tapi budak yang kedua dia salam, dia tarik, budak tu ikut keluar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tu pemandangan orang, jual orang. Salman dijual. Sayyidina Muhammad. Bukan, salah saya cerita. Rombongan ini bukan rombongan Yahudi, rombongan Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rombongan Arab ke Parsi, berniaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sampai tengah jalan, kafilah Arab ni terfikir nak jual Salman. Akhirnya mereka jual kepada satu orang Yahudi yang bernama Bani Qainuqa. Daripada bangsa Bani Qainuqa, Sallallahu Yahudi Madinah. Salman ni bila dia kena jual, dia kata payah aku nak cari Nabi akhir zaman kena jual pula. Bila kena jual ni kena dia hamba orang. Faham tak? Kena jadi hamba orang. Dia orang mereka. Bila kena jual kena jadi hamba. Dan kalau otak ada Allah susahlah, aku nak cari Nabi akhir zaman. Ingatkan mudah, rupanya macam ni pula jadi dia. Tuhan tuan-tuan, dia buat sebab nak mudahkan Salman tu. Yang beli Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni duduk di Madinah, kan memudahkan dia. Tu Tuhan buat hikmah. Kalau kita renung, kita kata susah. Sebenarnya macam tu lah Tuhan bagi mudah. Macam cerita satu orang main rumah saya. Ustaz, tolong doa Ustaz. Doa bagi saya dekat dengan Tuhan. Saya pun Al-Fatihah doa. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, dia minta tolong saya doa bagi dia dekat dengan Tuhan. Lepas tu 2 bulan lepas tu main muka jadi muka welfare. Muka sedih. Jadi macam mana ni? Jadi apa? Salah. Ustaz, saya ni kena fitnah. Macam mana fitnah apa dia pun cerita. Lah ni zaman Facebook. Jadi semua kawan-kawan tolak dia. Kata dia buat hak ni sedangkan dia tak buat. Ni orang tak mau mesej dia. Orang tak mau kawan dengan dia.
orang buang dia. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, waktu tu saya kata, kan hari itu suruh doa. Tak faham ni. Doa, kan hari itu suruh doa dekat dengan Tuhan. Kita doa lah, Tuhan makbul tu. Salah Sayyidina Muhammad. Macam mana Ustaz? Bila orang tak mau, syok lah. Syok. Tuhan nak. Masalahnya bila mana orang nak kat kita, susah. Nak kena kalut dengan orang. Bila orang tak mau, mudah. Oh, macam tu Ustaz tu. Alhamdulillah. Bukan kata Alhamdulillah. Bukan dapat ceria balik. Kita ni, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, masalahnya sibuk dengan orang, tak ada dengan Tuhan. Sibuk dengan orang, tak ada dengan Tuhan. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi bila mana tak ada dengan, bila mana orang tak mahu kita, itulah masa kita duduk seorang-seorang, ambil Quran baca, selawat, zikrullah, sembahyang. Alhamdulillah. Macam itulah Salman. Hanya hidup di Madinah, tapi jadi hamba orang. Bila duduk Madinah, tahulah tentang Rasulullah. No? Jadi bila tahu tentang Rasulullah ni, dia ada ilmu. Rasulullah ni, orang kata Nabi akhir zaman. Soal Rasulullah Muhammad. Dia kata, aku nak try tengok. Dia ada ilmu. Yang pertama, Nabi tak makan sedekah. Yang kedua, Nabi makan hadiah. Yang tiga, Nabi ada khatam nubuwah. Akhirnya, masalah Sayyidina Muhammad ada kesempatan masa, dia keluar daripada rumah, dia bawa satu bakui kurma masalah Sayyidina Muhammad. Sampai-sampai itu, masalah Sayyidina Muhammad, dia pun pergi kepada Rasulullah. Nabi tengah duduk dengan para sahabat. Dia pergi, dia bagi. Dia kata, masalah Sayyidina Muhammad ni sedekah daripada saya untuk Tuhan. Nabi terima tu, Nabi kata, masalah Sayyidina Muhammad, ambil. Suruh Nabi bagi pada sahabat, suruh makan. Nabi sikit pun Nabi tak ambil. Dia kata, tak makan sedekah masalah Sayyidina Muhammad. Dia pun balik, tak makan sedekah, satu alamat dah. Assalamualaikum. Esok dia pergi pula bawa bekas, bawa bakui isi kurma juga. Assalamualaikum. Sampai-sampai Rasulullah, dia kata, Tuhan, ni hadiah daripada saya. Oh, hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan dulu. Lepas tu Nabi makan. Oh, dua dah dia jumpa alamat Nabi akhir zaman. Nabi makan. Para sahabat makan. Dia bangkit. Salman ni. Dia bangkit kelitin. Tahu kelitin? Orang lama-lama tahu kelitin. Baru tak hangut. Tak tahu kelitin ni. Orang Kedah tak tahu kelitin. Dia bangkit kelitin. Belakang Rasulullah SAW. Nabi SAW, baju Nabi tak pakai. Waktu tu Nabi tak buh kancing macam ni. SAW Muhammad. Jadi dia tak pakai kancing tu. Double ni dia ke bawah. Dia nak tengok apa? Nak tengok khatam nubuwah, cop kenabian. Ni belah kanan, bukan, belah kiri masalah Sayyidina Muhammad, belah kiri bawah sikit. Khatam nubuwah ni bertulis apa? Tak. Khatam nubuwah ni, cop kenabian ni bila mula ada? Cop kenabian tu mula ada ketika Nabi kita nak di Mi'raj, ketika mana Nabi kita SAW nak di Mi'rajkan. Malaikat buat pembedahan dada Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad, cuci dalam dada Nabi SAW. Lepas dicuci, dibuh tiga perkara. Dibuh ilmu, dibuh iman, dibuh hikmah dalam dada Rasulullah. Lepas tu dicop di belakang ni, bau kiri bawah sikit. Nabi kata sesaat dicop tu, Nabi rasa sampai ke dada dia, rasa. Salah Sayyidina Muhammad. Itulah bermula ada khatam nubuwah di belakang Nabi kita SAW. Dia tulis apa tu? Khatam tu, cop tu. Tawajjah
haitsu ma syi'ta fa innaka mansur. Pilah mana hang nak pi. Pilah ke mana-mana kamu nak pi, kamu akan ditolong oleh Allah. Ni sini ada cok. Mana daging timbul sikit, ada daging timbul sikit. Lepas tu ada sikit, ada bulu-bulu tumbuh di atas ni. Jadi subhanallah, nak tengok itulah masalah Sayyidina Muhammad. Dia perbangkit kelitit. Jadi Nabi tengah duduk makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tengah duduk makan kurma ni. Para sahabat duduk makan, dia bangkit kelitin. Dia bangkit nak tengok masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, langsung Nabi kata, Salman, kamu nak tengok khatam nubuwah kan? Terkejut dia. Nabi tak pernah tanya nama dia. Tiba-tiba Nabi tahu, nak tengok khatam nubuwah kan? Nabi panggil duduk depan Nabi. Nabi kata, Nabi cerita tentang dia, masalah Sayyidina Muhammad. Hang orang Parsi, hang suka mengaji dengan Alkitab, masalah Sayyidina Muhammad. Satu hari yang dengar tentang Nabi akhir zaman. Lepas tu hang semangat, hang nak main cari akhir Nabi akhir zaman. Hang join satu rombongan kafilah dagang. Tengah jalan hang kena join, hang dibeli oleh Bani Qainuqa, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, hang pun sampai di Madinah. Lepas tu hang nak cari tentang Nabi akhir zaman, alamat-alamat dia. Alamat yang pertama, tak makan sedekah. Alamat kedua, masalah Sayyidina Muhammad, dia hanya makan hadiah. Alamat yang ketiga, dia ada khatam nubuwah. Salman menangis. Nabi cerita satu demi satu betul tentang dia, masalah Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Nabi pun buka khatam nubuwah. Bila Nabi buka khatam nubuwah, Salman tengok-tengok, ya Allah, betul seperti mana yang dia belajar, yang dia mengaji. Dia mengucuk khatam nubuwah dan dia Islam di tangan Nabi pada hari itu. Ni yang disebut dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad. Cuma dia ni masih hamba. Dia masih hamba. Akhirnya Nabi kata macam ni, Salman ni, Sayyidina Muhammad, dia nak minta merdeka, tapi Tuan syarat dia. Tuan dia syaratkan dia, Sayyidina Muhammad, dia kena bayar begini dekat Tuan dia, barulah dia boleh merdeka. Jadi subhanallah, Nabi kata, mai kita tolong merdekakan Salman. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanam pokok kurma. Yang tak salah ingat, 60 batang kurma. Hasil daripada masalah Sayyidina Muhammad, buah kurma tu jadi nak jual kepada tuannya, nak merdekakan Salman, masalah Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka buah kurma ni, masalah Sayyidina Muhammad, buah kurma ni bayang kenyok tu, kan pokok kelapa sawit. Kelapa sawit, masalah Sayyidina Muhammad. Dan pokok kelapa sawit ni, Mami, dia berbuah berapa lama? 2 tahun kan 3 tahun kan? 4 tahun. Macam tu lah pohon kurma masalah Sayyidina 4 tahun baru berbuah, masalah Sayyidina Muhammad. Tapi dengan berkat Nabi tanam, tahun tu juga berbuah, masalah Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, Nabi pun tengok, bayangkan pokok kecil lagi dah berbuah, masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya Nabi suka Nabi berjalan tengok satu pokok, sampailah ke satu pokok tak berbuah. Pasal apa tak berbuah ni? Nabi tanya. Kata Sayyidina Umar, aku tanam. Hang tanam. Akhirnya Nabi cabut tu, Nabi tanam pula, baru berbuah, salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, maka Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, masalah Sayyidina Muhammad merdeka dengan sebab bantuan Nabi dan para sahabat. Itu di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah, sentiasa menerima hadiah. Dan
wa yuthibu 'alaiha, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad membalas balik hadiah yang diberi oleh orang kepada dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi sebab itu Nabi kata macam ni, tahadu, tahabu. Berikan hadiah, sering memberi hadiah. Karena kita bagi hadiah kat dia, dia balas hadiah kat kita. Tahabu, kamu akan berkasih sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kadang-kadang kita ni masalah Sayyidina Muhammad, kita ada bagi kat dia. Dia tak bagi kat kita apa kan? Tapi kalau kita bagi balik, Nabi kata tahadu, tahabbu. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, kita pergi rumah orang. Ini satu amalan yang baik. Agama kita ajak. Nak pergi rumah orang, bawa buah tangan. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau tak bawa, kita kena rasa macam kita salah sangat. Minta maaf lah. Kami apa pun tak bawa. Tu dia panggil, kalau orang Arab dia kata mujamalah, manis mulut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Manis mulut. Bangsa apa pun dia anak manis mulut. Kita ni orang tua masalah Sayyidina Muhammad. Naik bas ke, naik kereta api ke, masalah Sayyidina Muhammad. Kita naik tempat tak ada, semua orang duduk habis dah, masalah Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba satu budak muda dia bangkit, sila masjid. Tak apa. Padahal nak duduk. Dia kenapa kata tak apa. Manis mulut. Tu, masalah Sayyidina. Tak apa. Duduk masjid duduk. Duduk. Tengah duduk makan. Masalah Sayyidina. Orang lalu makan. Kalau dia main, macam mana? Kalau dia main silap aku semua dia. Sebenarnya kawan tu pun dia manis mulut juga, makan. Tak apa. Kita pun cukup hari dia main jenuh. Itu makna manis mulut. Waktu kami mengaji dulu, ada seorang kawan tu, dia nak beli ayat tebu. Dia pun sampai Mesir, dia tak tahu lagi Arab tu mujamalah, manis mulut macam mana. Masalah Sayyidina Muhammad, beli ayat tebu. Nak bayar, Arab kata, tak apa, kali. Tak perlu bayar. Alhamdulillah. Akhir balik, sonok dia bagus Arab tu, tak kena bayar. Sampai pada rumah dia cerita kat orang lama-lama, baguslah Arab tu, beli yang tebu. Nak bagi duit, tak mau. Hei, hang tak tahu Arab tu. Hang bagi duit kat dia. Hang kena bagi duit kat dia tu. Pi suar duit, terima pun. Dia dipanggil manis mulut. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kita pergi rumah orang. Kena bawa sesuatu. Orang panggil buah tangan. Salah Sayyidina Muhammad. Bila kita bagi buah tangan kat tuan rumah kata apa? Tuan rumah kata apa? Susah pula. Dia tak terima kasih. Dan mengasih tu orang bekan kot. Yang pertama dia kata, Allah, susah pula. Tak susah. Itu dia panggil manis mulut. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu, bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang tu nak balik, elok balai apa yang dia bawa tadi. Kalau mak saya, dia cari apa, ambil surah abang, buka peti air, ada cabai Melaka. Hal tu pun jadi balas ke orang tu. Salah Sayyidina Muhammad. Pasal Nabi suruh kawan tu amat balas balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, Nabi kita ajak, kalau orang bagi, balas balik. Orang bawa satu tepawai bihun goreng contohnya, masalah Sayyidina. Ani makan apa ni? Oh, betul dah hari ni, bihun goreng. Allah Sayyidina Muhammad. Orang buat mai bihun goreng. Satu tepawai. Salah Sayyidina Muhammad. Okey. Akhirnya tak apalah. Kalau hari itu tak ada benda, kita tak apa-apa. Bekas nanti kami bagi belakang.
Bekas tu bukan bagi kosong, isi makanan lain untuk bagi ke orang. Tuan-tuan, tanpa sedar budaya kita dah sama dengan Islam lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, betul Ustaz. Ingatkah itu budaya Melayu? Tengok bila kita mengaji, sama seperti mana Nabi kita sarankan. Kalau macam tu, jangan tinggallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad ialah orang yang selalu terima hadiah wa yuthibu 'alaiha, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu pula membalas hadiah yang diberi oleh orang kepada baginda. Jadi membalas hadiah orang ialah tanda kita pun kasih hadiah juga. Jadi subhanallah, di mana kepentingan dia? Supaya kita sama-sama kita ni semakin bertambah kasih sayang. Bila mana bertambah kasih sayang Sayyidina Muhammad, maka semakin kukuh kerukunan dan ukhuwah dalam kita beragama. Sayyidina Muhammad. Apa pentingnya berkasih sayang ni? Pentingnya berkasih sayang ni, Tuhan akan tanya di akhirat esok, ainal mutahabbuna fiyya. Dalam kita ramai dalam himpunan mahsyar esok, Sayyidina Muhammad, Tuhan tanya, mana orang yang berkasih sayang kerana aku di dunia hari itu? Ketika tu, kita yang berkasih sayang ni, yang orang bagi hadiah, kita balas balik tu, semua berkat diri. Semua berkat diri. Allah berbangga dengan Allah tanya, ainal mutahabbuna fiyya. Mana orang yang berkasih sayang kerana aku di dunia hari itu? Berkat diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya semua yang berkasih sayang kerana Allah ni dijemput, dipersilakan. Ke mana? Ke bilik-bilik VIP. Sallallahu alaihi wasallam. Di mana tu? Dipersilakan untuk berada di atas timunan permata. Dan setiap orang lalu, orang tengok kita aduk atas timunan permata ni, teka, hampa agak siapa dia tu? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi-nabi pun tu. Hampa agak siapa? Wali-wali pun. Akhir orang pergi tanya, hampa siapa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata orang yang duduk di atas timunan permata tu, kami hari itu di dunia, kami berkasih sayang kerana Allah. Dia panggil nak bentuk kasih sayang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menerima hadiah wa yuthibu 'alaiha, dan selalu juga Nabi membalas hadiah-hadiah. Okey. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa kita kena balas orang buat baik kita? Kita kena balas orang buat baik kat kita supaya tak timbul ungkit. Kalau tak ada apa nak hadiah, doa. Jangan terima semata-mata terima. Doa. Kalau kita doa kat dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, esok kalau dia ungkit, tak layak lah, tak boleh lah, sebab aku dah balas. Orang berbaik kita, nak bagi apa-apa pun tak ada ni, doa kat dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sekali itu saya beli roti canai. Yang itu cuti, dia beli roti canai, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Anak cik-cik sampai rumah anak-anak ni dia syok. Bawa balik makan pakat lompat nak sambut. Akhirnya bertabuk, jatuh, pecah kuah. Habis lah nak makan apa? Roti canai mana boleh makan macam tu. Akhirnya naik motor lain pi ke di sana tu minta kuah, nak beli RM1. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Betul? Nak beli RM1. Waktu tu dia kata, tak apa. Dia kata, sedekah. Waktu saya kata, moga-moga Allah panjang umur, Allah murah rezeki. Senyum sampai ke telinga. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Seronok tu, doa tu. Sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Tu makna kita doa ada dah. Kalau diungkit hari tu ni, ingat tak? Kau tu cenderung pecah, saya bagi sedekah. Diungkit, berkat hilang. Bila diungkit, berkat hilang. Dan dia pun tak ada pahala apa dah. Kita tak ada berkat, dia tak ada pahala. Jadi untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dah balas sekalipun tak ada benda kita bagi doa. Okey. Dia doa ni hak lengkap macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, jazakallahu khairan. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, jazakillahu khairan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah balas kamu dengan kebaikan. Lepas tu musalla Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Ada dua lagi, siapa ingat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada siapa ingat, no? Jazakallahu khairan. Saya tak ingat. Nanti kira hutang. InsyaAllah. Kalau kita baca tiga-tiga doa ni, lengkap. Selengkap-lengkapnya. Nah, siapa ingat, tolong ingat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.